Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Surau Al-Ukhuwah yang sudi menjemput saya pada pagi ini untuk menyampaikan sedikit kuliah ataupun tazkirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, adapun tajuk tazkirah yang ingin disampaikan pada pagi ini berkisar berkenaan dengan sunnah dalam berselawat. Sebagaimana kita tahu bahawa selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu tuntutan sebenarnya, apatah lagi Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan selawat kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya. Baik,
Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia berkata, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya dalam selawat atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat 10 karamah, kemuliaan. Iaitu yang pertama, mendapat rahmat daripada Allah yang Maha Raja lagi Maha Perkasa. Pertamanya kita akan dapat rahmah, 10 kali rahmah. Kita bila berselawat sekali kepada baginda, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Nabi menyatakan, sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah akan berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Yakni Allah menurunkan rahmat kepada kita. Allah tidak berdoa, kita yang berdoa untuk Nabi. Bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selawatkanlah ke atas Nabi, makna kita minta Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada baginda. Kemudian kita akan dapat selawat daripada Allah, yakni Allah berselawat dengan makna menurunkan rahmat kepada kita 10 kali. Dan memang kebiasaan amalan kebaikan ni tuan-tuan, bila kita buat sekali, Allah lipat gandakan 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Yang kedua, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat ke atas Nabi, iaitu khususnya pada pagi hari 10 kali, dan pada petang hari 10 kali sekurang-kurangnya, kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekurang-kurangnya. Jangan tinggal kita selawat 10 kali pagi, 10 kali petang, tak sampai seminit pun tuan-tuan, dapat syafaat Nabi di hari kiamat. Kita sangat-sangat memerlukan syafaat baginda di hari kiamat, selain daripada kita nak maghfirah, keampunan daripada Allah di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, meneladani amalan para malaikat yang mulia. Kan, malaikat berselawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Maknanya kita mencontohi amalan malaikat yang mulia. Malaikat ni golongan yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah. Makna golongan maksum, dipelihara daripada melakukan dosa. Dah tentulah mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang dekat dengan Allah, al-muqarrabun. Jadi kita mencontohi golongan malaikat. Yang keempat, dibezakan, yang dipisahkan daripada golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Maknanya beza antara orang kafir, memang dah dia tak berselawat, termasuk orang-orang munafik pun kalaupun berselawat sedikit tak banyak. Orang-orang beriman dia banyak berselawat. Selawat ni dia termasuk di antara zikrullah. Sebab apa? Sebab kita berdoa kepada Allah, mana kita ingat Allah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita sebut doa itu, makna ya Allah selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Jadi kita telah sekaligus mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman, sifat mereka itu ingat Allah banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha
dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Adapun sifat orang-orang munafik yang Allah sebut dalam Quran, mereka itu wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka itu ingat kepada Allah, yang orang-orang munafik, melainkan sedikit sangat. Jadi beza kita dengan orang-orang munafik dan orang kafir, apatah lagi kita ni perbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa. Dengan kita berselawat, Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Kan, dosa-dosa kecil ni memang kita tak dapat nak elak sangat. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dari sudut dosa-dosa yang lain, umpamanya lisan dan sebagainya, kan. Maka kita ni sering melakukan dosa-dosa kecil. Maka dengan kita lakukan amal soleh, dosa kecil kita mudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya berselawat ke atas Nabi. Kemudian yang keenam, memenuhi segala macam keperluan dan berbagai keperluan. Kan, itu sebab bila kita berdoa kepada Allah, adab kita berdoa kepada Allah, kita mulakan dengan puji-pujian, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, mengesakan Allah, paling tidak pun memuji-muji dia. Kemudian kita berselawat ke atas baginda, kan. Macam kita doa lah, kita mulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kan, maknanya kita sebelum minta pada Allah, kita memuji Allah dan kita berselawat kepada Nabi, barulah kita berdoa kepada Allah. Dan bila kita lakukan begini, maka Allah memakbulkan doa kita. Kerana keperluan yang kita minta pada Allah itu mudah diperkenankan oleh Allah. Sebelum kita berdoa, kita berselawat dulu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, bercahaya lahir dan batin. Bila kita selawat ni tuan-tuan, kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin. Cuma kita tak nampaklah cahaya tu, kan? Tak nampak. Tapi malaikat nampak, golongan jin syaitan nampak tuan-tuan. Dia boleh kenal orang ini orang yang kuat beramal, orang ini orang yang tak kuat beramal, melalui cahaya yang ada pada kita. Orang yang tidak beramal, dia tidak ada cahaya, dia gelap. Gelap tuan-tuan, kan. Bahkan di hari akhir esok, antara anggota wuduk kita akan bercahaya, kan. Anggota wuduk kita akan bercahaya. Makna apa? Orang ni orang yang mendirikan solat. Tu. Yang ke-8, selamat daripada azab siksaan api neraka. Ialah bila kita berselawat ke atas baginda, memungkinkan kita mendapat syafaat pertolongan daripada baginda. Dah tentulah kita akan dapat menghindari daripada azab siksaan Allah, kan. Syafaat Nabi ni tuan-tuan, dia pelbagai, kan. Antaranya Nabi dapat untuk menyelamatkan seseorang daripada masuk neraka dengan dimasukkan ke dalam syurga. Antaranya dapat meningkatkan masa seseorang masuk neraka. Patut lama, tapi disingkatkan masa, dapat dikeluarkan dari neraka untuk dimasukkan ke syurga.
Antaranya dipercepatkan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Antaranya kita ditingkatkan syurga. Mungkin syurga itu kita tinggal syurga yang kedua, yang ketiga tingkatnya, tapi dengan syafaat Nabi, Nabi boleh beri kita pertolongan untuk kita naik lagi ke atas. Kan semakin atas semakin nikmat. Apatah lagi syurga yang pertama, Firdaus itu. Kan itu syurga yang paling tinggi, yang paling hebat, yang didiami oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk di kalangan para syuhada, auliaullah, as-salihin. Jadi itu dia. Maknanya dengan syafaat kita boleh masuk syurga yang lebih baik lagi. Itu antara kepentingan syafaat di hari kiamat nanti, tuan-tuan. Jadi selawat ke atas Nabi ini kita dapat hindar diri daripada azab seksaan api neraka. Yang ke-9, dimasukkan ke dalam syurga yang kekal abadilah, tentu dah. Dan yang ke-10, mendapat salam penghormatan daripada yang maha raja lagi maha pengampun. Itu antara 10 karamah ataupun kemuliaan bagi orang yang berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sana ada beberapa tempat dan waktu sunnah untuk kita berselawat. Ada beberapa tempat dan waktu sunnah kita berselawat, iaitu yang pertama, ketika masuk masjid. Ketika mana kita masuk masjid, tuan-tuan, sunnah kita berselawat sebelum kita berdoa. Kan biasa kita doa saja, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kan itu paling tidaklah, tapi sebenarnya sunnah sebelum kita berdoa selawat lagi sebelum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita pun berdoa. Lebih lagi dia ada hadis yang lain, tuan-tuan, yang lebih panjang lagi. Kalau kita masuk masjid ni, kita isti'azah dulu, kemudian selawat, kemudian berdoa. Kan isti'azah dia, a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu yang lengkapnya lah, yang paling baiknya lah. Kan kita beristiazah dulu, tuan-tuan. Kan sebelum kita masuk masjid pun, tuan-tuan, kan kita juga boleh diganggu oleh jin syaitan dalam masjid ni, tuan-tuan. Terutamanya bila kita solat. Kan kita solat ni, tuan-tuan, syaitan yang bernama khinzib, dia mengganggu kita solat. Jadi tak khusyuk, jadi ingat macam-macam, lupa rakaat sembahyang. Dia, tuan-tuan. Kan itu sebab dalam satu hadis Nabi Sallam, bila mana seorang sahabat mengadu dia diganggu dalam solat sampai dia dah tak khusyuk, bacaannya pun tak berapa nak betul, maka Nabi ajarkan kepada dia untuk isti'azah dan ludah sebelah kiri ketika solat. Kan jadi maknanya bila mana gangguan tu berlaku dalam solat, itu namanya syaitan, namanya khinzib yang mengganggu tadi. Kan maka ludah sebelah kiri, maknanya ludah tu bukan ludah mengeluarkan air, ludah isyarat. Setakat kalau ada air pun dalam mulut saya. Kan puh kiri, sebelah kiri. Kan kemudian a'udzubillahi minasyaitanir. Maka bila sahabat buat begitu, dia tak lagi diganggu oleh syaitan. Itu cara untuk kita elakkan diri daripada gangguan. Isti'azah ni, tuan-tuan, kalimat yang power,
untuk kita hindarkan diri kita daripada gangguan syaitan. Sama juga bila kita bangun daripada tidur, kita mimpi yang buruk, kan Nabi ajar juga kita ludah sebelah kiri 3 kali dan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi kata mimpi itu tidak akan memberikan mudarat kepada dia. Kan kadang-kadang kita mimpi yang buruk-buruk, kan, mimpi jatuh daripada tempat tinggi, mimpi kena kejar dengan binatang buas, lembaga yang menakutkan dan seumpamanya. Jadi maka kita bila kita jaga saja ludah dengan tidak mengeluarkan air ludah lah, kan, mana kita tiup lah maknanya, kan? Kemudian isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penting tu. Bahkan kita bila nak baca Quran pun Allah kata dalam Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka bila mana kamu nak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Pun dia boleh kacau kita ketika nak baca Quran tu. Oh, dia kacau tuan-tuan, kan? Bila kita baca tu diingatkan kita macam-macam, buat benda ni, buat benda tu, jadi kita pun berhenti daripada baca Quran, kan? Pasal apa? Ada benda lain ni kita nak buat. Dia ingatkan kita macam-macam, kan? Masa kita solat macam tu juga. Pada masa tak solat tak ingat apa pun, masuk takbir ingat dah, macam-macam ingat. Nampak tu syaitan tuan-tuan. Jadi sebab tu kita masuk masjid pun kita mohon perlindungan kepada Allah, kan? A'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fili dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Sunnah kita masuk masjid berselawat ke atas Nabi. Itu pertama. Yang kedua, ketika mana kita keluar dari masjid. Ini disebut dalam hadis, biasa ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, beliau berselawat kemudian mengucapkan Rabbighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmati. Itu ketika masuk masjid, kan? Kemudian ni hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ketika keluar daripada masjid pun samalah, dan ketika beliau keluar daripada masjid, beliau berselawat lalu mengucapkan Rabbighfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Kan beza tu fadlik. Fadlik ni makna apa? Keutamaan engkau ataupun kelebihan engkau. Termasuklah kita minta rezeki daripada Allah. Fadlik ni maknanya rezeki kurnia daripada Allah. Itu sebab Nabi Sulaiman AS bila dia dikurniakan berbagai-bagai nikmat duniawi, tuan-tuan, dia menyatakan haza min fadli rabbik. Ini adalah kelebihan daripada Tuhanku, kurniaan daripada Tuhanku. Itu sebab bila kita dapat apa-apa pun, tuan-tuan, selain daripada kita mengucapkan alhamdulillah, paling tidak lebih lagi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, tatimmu bis shalihat, kan? Apa itu? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu as-salihat, iaitu dengan segala puji bagi Allah, dengan nikmat yang dikurniakan Allah itu sempurnalah segala kebaikan, kan? Itu antara kalimat tahmid yang terbaik lah, kan? Paling tidak pun alhamdulillah, ataupun kita sebut juga hadza min fadli rabbik, rabbi, kan? Makna ini merupakan kurniaan daripada Tuhanku. Nabi Sulaiman ni, tuan-tuan, Nabi yang paling hebat dari sudut kurniaan Allah dunia kepada dia. Kerajaan yang paling kuat, dia dapat menguasai segala makhluk, jin, manusia, haiwan, apa dia tak ada, kan? Kemudian isterinya pun, tuan-tuan, 70 orang isteri, 70 isteri dia. Kita seorang, ya kan?
Nabi SAW 70. Main-main dia. Dia satu round, dia boleh round satu malam ya tuan-tuan. Satu malam dia boleh round untuk menggauli isterinya. 70 orang. Hebat tak hebat? Hebat tuan-tuan. Dia tak perlu tongkat Ali, tak payah. Kan? 70 orang isteri dia tuan-tuan. Apa dia tak ada? Kan? Tapi dia tak sombong, dia tak bongkak, bahkan dia menyatakan hadza min fadli rabbi. Ini merupakan kurniaan daripada Tuhanku. Dia tak macam Qarun, kan? Qarun Allah bagi dia, kan, kunci-kunci perbendaraan dunia, harta yang banyak sebagai ujian bagi dia. Dia nyatakan ini semua ini usaha daripada aku. Dia tidak bersyukur pada Allah, maka dia pun dibenamkan dalam bumi tuan-tuan. Sampai hari ini dia akan dibenamkan sampailah dalam tu Qarun. Selagi tidak berlakunya kiamat, selagi itulah Allah benamkannya sampai ke dalam-dalamnya. Qarun ni pasal apa? Dia sombong dengan harta benda yang Allah kurniakan pada dia. Dia tak bersyukur pada Allah. Jadi kita ni kalau ada apa pun kelebihan tuan-tuan, itu semua daripada Allah. Daripada Allah. Dan kita juga tak boleh hasad dengki dengan apa orang dapat tuan-tuan, kan? Sesiapa yang dengki kepada orang, kelebihan orang tu, makna apa? Dia dengki dengan apa yang Allah bagi dekat dia. Makna dia protes Allah. Siapa yang hasad dengki dengan kelebihan yang ada pada seseorang, makna apa? Dia protes Allah, sebab Allah yang memberi kepada dia kelebihan. Jangan kita hasad dekat orang. Bila kita hasad dekat orang, makna apa? Kita protes Allah. Allah yang memberikan kelebihan kepada dia. Kan? Kita ni ada lebih, ada kurang. Kan? Kita tak sempurna. Kan? Tapi manusia begitulah. Dia tak boleh tengok orang lebih. Kan? Dia tak boleh tuan-tuan. Bila orang tu tak ada apa, dia hina. Kan? Bila ada orang lebih, dia hasad. Kan? Orang tak ada apa, dia hina. Kan? Kalau ada orang lebih, dia hasad dengki pula. Ini penyakit hati tuan-tuan. Penyakit yang bahaya. Itu sebab hasad adalah dosa yang pertama yang berlaku di langit dan dosa yang pertama yang berlaku di bumi. Itu hasad iblis kepada Nabi Adam dan Hawa ketika dia berada di syurga. Iblis tak boleh tengok Nabi Adam sampai dia tipu Nabi Adam, terkeluar Nabi Adam dari syurga tuan-tuan. Hasad iblis. Dan juga hasadnya Qabil kepada adik di sini Habil, yang mana bila mana disyariatkan berkahwin secara berselang, kan? Di mana Habil ni Qabil dia ada saudari kembar dia Iklimia, sangat cantik. Dibandingkan Habil, dia saudari kembar dia ialah Labuda, tapi tak cantik. Syariatnya perkahwinan itu secara berselang, kan? Iaitu Qabil berkahwin dengan Labuda, Habil kahwin dengan Iklimia. Dia tak puas hati, kan? Lalu Allah Ta'ala minta mereka persembahkan korban. Siapa yang punya korban itu diterima, dialah berkahwin dengan Iklimia. Korban Habil diterima, kan? Sebab dia mengorbankan seekor kambing. Dia seorang penternak kambing, kan? Dia mengorbankan, menyembah kambing yang gemuk, yang berisi. Dibanding Qabil, dia menyembahkan korban tanaman yang tak elok. Dia seorang petani. Maka korban Habil itu sebab apa? Korban dia lebih ikhlas, lebih baik. Dia tak boleh tengok Habil ni nak kahwin dengan saudari kembar yang cantik itu, dia bunuh Habil tuan-tuan. Ini pembunuhan yang pertama yang berlaku dalam sejarah hidup manusia, atas sebab hasad punya pasal. Hasad dengki tuan-tuan. Oh, ini penyakit yang ada pada orang Melayu juga lah, kan? Hasad dengki lagi. Hasad tu dengki ya, kan? Orang Melayu katakan hasad dengki.
Kan? Hasad ni Arab, dengki ni Melayu. Jadi double tuan-tuan. Double. Orang Melayu tak boleh tengok. Betul tuan-tuan, orang Melayu ni memang dia ada penyakit yang bahaya tu. Dia tak boleh tengok orang senang kan. Orang naik pangkat tak boleh, orang kaya sikit tak boleh, lebih sikit tak boleh kan. Itu sebab kadang-kadang ada orang kalau dia tak ada apa pun syukur juga. Sebab apa? Dia tidak dihasad kan. Orang miskin misalnya katakan, dia kena syukur dengan sebab kemiskinan itu orang tak ada hasad pada dia. Tapi bila kita ada lebih, orang hasad. Bila orang hasad ni tuan-tuan, dia akan sebarkan fitnah kan. Kalau tak boleh cara kasar, cara halus, sihir. Ini berlaku dalam masyarakat kita kan. Baik. Okey, balik tadi kepada masuk keluar masjid pun sama jugalah kan. Baca samalah, a'udzubillahil azim biwajhil karim wasultanil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fili dhunubi waftahli abwaba fadlik. Itu je, tukar belakang tu je kan. Masuk rahmatik, rahmat engkau. Kalau keluar fadlik, kelebihan daripada engkau kan. Itu yang kedua, sunnah. Yang ketiga, ketika tasyahud, sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir kan. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad pada yang tasyahud awal kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad lah. Kemudian tasyahud akhir kita baca selawat Ibrahimiyah kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan antara sebab kenapa kita berselawat di situ tuan-tuan, sebab disebutlah hadis ni, dia kata Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki yang berdoa dalam solatnya tanpa mengagungkan Allah dan tanpa berselawat. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa. Rasulullah lalu memanggil lelaki tersebut lalu menasihatinya, jika salah seorang di antara kalian berada, mulailah dengan mengagungkan, berdoa mulailah dengan mengagungkan Allah, iaitu memuji Allah, kemudian berselawatlah, barulah setelah itu berdoa apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Mana termasuk di luar solat pun kita begitu, dalam solat juga tuan-tuan kan. Sebab itu antara sunnah juga tuan-tuan, berdoa dalam solat ini ialah berdoa selepas tasyahud akhir sebelum salam. Di situ ada doa-doa yang mustajab tuan-tuan. Makna doa dalam solat lebih utama dan lebih mustajab dibandingkan doa di luar solat. Sebab apa? Sebab kita sedang bermunajat kepada Allah. Maka sebab itu sunnah kita perlu berdoa pada waktu itu. Banyak doa-doa Nabi tuan-tuan kan. Paling tidak pun doa yang kita minta kepada Allah perlindungan 4 perkara: azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan juga kejahatan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih ad-Dajjal. Ini merupakan sunnah kita baca doa ni mengikut semua mazhab, semua 4 mazhab tuan-tuan. Sunat baca doa ini sebelum salam, iaitu solat fardu saja, tak termasuk solat sunat kan. Kemudian di sana ada lagi doa, umpama doa yang Nabi ajar pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan. Abu Bakar minta Nabi ajarkan dia satu doa untuk dia baca dalam solat. Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa untuk aku baca dalam solatku. Maka Nabi pun ajar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira
wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa minta ampun dan rahmat kepada Allah. Ini doa yang Nabi ajar pada Abu Bakar untuk dibaca dalam solat sunat. Lagi doa apa? Doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, iaitu Nabi kata, ya Muaz, inni la uhibbuk, wahai Muaz, sesungguhnya aku sangat kasih pada kamu. Nabi kata, aku sayang kepada kamu. Nabi kata kepada Muaz. Kemudian Nabi kata, wala tada'anna an taqula fi kulli dubur salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Solat maknanya ini sunnah tentang baca doa ni, iaitu jangan kamu tinggalkan membaca pada setiap penghujung solat ni, solat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku ingat Engkau, mensyukuri Engkau dan melakukan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Minta tuan-tuan, kita ni lemah kan, jadi kita minta ya apa dia sebelum salam, antara tasyahud akhir dengan salam, dia ada doa di situ. Tu doa maksur, doa daripada Nabi sallam. Dan boleh juga doa apa-apa doa daripada kita pun boleh, tapi kita ambil doa Nabi lebih baiklah. Tu sebab kita lewatkan sikit. Tu sebab kadang-kadang bila kita sembahyang di Masjidil Haram kan, apa pasal imam ni lama sangat tak salam-salam lagi, rupanya dia doa kan. Kadang-kadang kan ada kan lama sangat dia doa di situ kan. Doa apa lagi? Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Juga hadis Nabi, ya Allah, aku mohon kepada Engkau syurga dan aku mohon perlindungan kepada Engkau daripada neraka. Lagi doa, Allahumma filli dhanbi, Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lu bi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Pun doa minta ampun juga, yang dulu, yang akan datang, yang terang-terang, yang sembunyi kan. Doa minta ampun dia juga doa dibaca dalam salat sebelum salam. Lagi doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepada Engkau perlindungan daripada sifat pengecut dan bakhil. Aku memohon kepada Engkau daripada usia yang maknanya usia yang tua ni, maknanya bangka, tua bangka. Arzal umur ni maknanya tua bangka. Kita tak nak, tuan-tuan kan. Kita pun nanti kita dah meningkat usia ni, kita tak nak kita sakit, menyusahkan orang. Kita nak kita dalam keadaan usia kita sihat, dapat kita melakukan amal soleh kan. Sebab Nabi kata khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Jadi kita nak panjang usia dalam keadaan kita melakukan amal ibadah yang terbaik. Dah tentulah kira itu kita sihat. Kita nak begitu, tak tua bangka, tak nyanyuk kan, tak mau begitu kan. Minta kepada Allah. Dan aku berlindung pada Engkau daripada fitnah dunia dan azab kubur. Itu antaranya. Bahkan kalau ikut Sufyan bin Uyainah, dia kata man salla salawatil khams faqad syakara Allah Ta'ala wa man da'a li abawahi fi kulli dubri salah faqad syakarahuma. Sesiapa yang solat 5 waktu, sesungguhnya dia telah bersyukur kepada Allah. Dan sesiapa yang berdoa untuk kedua ibu bapanya dalam solat, dia telah berterima kasih kepada ibu dan bapa dia. Maknanya juga kita doa kepada Allah, minta Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa ibu dan bapa kita. Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu dia tuan-tuan. Itu antara doa. Banyak lagi tu.
Ada lagi 3, 4, 5, 6 doa lagi yang Nabi baca dalam solat. Jadi kita boleh ambil lah doa-doa itu dan kita hafal lah kan. Ni kena hafal lah tuan-tuan, tak apa kita buka pula kan. Buka kitab masa tu tak jadi ya kan. Hafal lah sikit doa-doa ni tuan-tuan kan. Ni hafal lirik lagu tak jadi kan. Gitu kan. Boleh pelan-pelan lah kan. Kita nak amal tuan-tuan kan. Kita nak beramal, kita nak tingkatkan amal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi begitu. Kemudian yang keempat, ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi menyebutkan dengan orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut namaku ia enggan berselawat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya itu sebab bila kita dengar nama Nabi Muhammad disebut ataupun kita menyebut namanya, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dapat 10 rahmat dah situ kan. Bukan payah pun kan. Tapi kadang-kadang lidah ni kan berat kadang-kadang kan. Malas kadang-kadang ni, bukan payah pun kan. Tak susah mana pun beramal ni sebenarnya. Tapi main dengan malas, susah. Malas susah kan. Solat bukan susah, tapi sebab apa orang tak solat? Antaranya sebab malas. Bukan payah pun, bukan lama pun, 5-6 minit je kan. Tapi kenapa tak solat? Malas. Malas ni penyakit tuan-tuan Tu kita kena minta kepada Allah daripada penyakit malas ni. Kita minta pelindung lah kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal kan. Minta perlindungan kepada daripada sifat daripada runsing dan duka cita, dan daripada lemah dan malas. Lemah satu hal, tak semangat, tak cergas, lemah ya kan. Tadi kita kena kuat, cergas. Al-mu'minul qawi khair minal mu'minid dhaif kan. Nabi kata mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Khairun wa ahabbu ila Allah kan, iaitu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Betul kan. Kita kena kuat, fizikal kena kuat, rohani kita kena kuat. Nabi tengoklah dia kan, dia berperang tuan-tuan, perang kan. Ni main pedang kan. Kita tak mana pun kan. Ada kot silat, ada kot kan, silat apa, silat pulut ke apa benda kan. Tapi berperang, naik kuda tuan-tuan, naik kuda Nabi. Kita naik kuda pun tak reti, jatuh kita. Nak kata Nabi ni hebat orang dia kan, panglima perang kan. Bukan calang-calang, dia bukan lembek kan, kita lembek kan. Nabi kuat tuan. Kemudian ketika selesai, yang kelima, ketika selesai mendengar azan kan. Ketika selesai azan kan, habis azan la ilaha illallah, kita pun sebut la ilaha illallah. Sebelum kita doa al-wasilah tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadzal da'wati tammati was salatil qa'imah, sampai habis. Sebelum doa tu tuan-tuan, selawat dulu. Selawat dulu. Itu sunnah tu tuan-tuan, sunnah sebelum kita doa al-wasilah tu, untuk juga kita dapat syafaat tu juga. Mana bila kita doa al-wasilah setiap kali lepas azan, Nabi kata halal lu syafaati, halal bagi syafaatku, jangan tinggal kan. Makna apa? Makna kita bila kita dengar azan, kita memang ahli solat lah, mari semayang lah tuan-tuan. Yang tak semayang dia tak dengar kan, dia buat tak dengar je kan. Jadi kita doa tu yang tinggal, jawab azan dan doa, dan sebelum doa selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ni dia sebutlah hadis ni tadi yang sebut, jika kalian mendengarkan muazzin mengumandangkan azan yang kelima tadi, ucapkanlah apa yang diucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku, kerana setiap seseorang berselawat kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, dalam rangkaian zikir pagi Rasulullah SAW, iaitu rangkaian pagi zamir zikir 10 kali selawat pagi. Tadi kita sebut tadi lah 10 kali pagi,
dan 10 kali petang. Yang ketujuh petang. Okey. Yang ke-8 ketika hendak berdoa, ya juga kita sebut tadi, ketika hendak berdoa, ya selawat dulu sebelum berdoa. Yang ke-8 pada waktu-waktu bebas yang tidak ditentukan. Maknanya bila-bila masa. Itu yang sunnah yang tadi, kan? Begitu juga tuan-tuan, selawat ni tuan-tuan bila-bila masa. Tidak ada had dan batas. Kan itu sebab satu hadis Nabi sebut, seorang sahabat kan tanya Nabi, berapa banyak kami nak selawat kepada engkau? Nabi kata terserah. Lepas tu Nabi, sahabat tu kata 1/3. Nabi kata terserah, tapi tambah lebih baik. Kemudian dia pun kata kalau macam tu 1/2. Nabi kata terserah, tambah lagi baik. Kemudian Nabi, sahabat tu kata kalau macam tu 2/3. Terserah, tambah lagi baik. Kalau macam tu seluruh kehidupan aku berselawat kepadamu. Nampak tak? Makna apa? Selawat ni tuan-tuan paling banyak, tanpa had batas, bila-bila masa. Tapi yang sunnah tu paling tidak jangan tinggal, kan? Bila-bila masa, tidak ada had bilangan. Makna kata apa? 1000 lah tuan-tuan, bukan sikit selawat ni, kan? Bukan ratus-ratus, sikit. 1000 kali ni tuan-tuan ambil masa hampir setengah jam ya, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali 3 minit, 1000 kali 30 minit. Kalau nak pendek lagi, sallallahu ala Muhammad, 1 kali 2 minit. Kalau 1000 kali 20 minit. Lama tak lama? Tak lama tak. Tapi pasal apa tak selawat? Ghaflah kan? Kita ni ghaflah, fikir dunia sangat kita ni pun, kan? Tak ingat sangat akhirat kita, Allah Ta'ala, kan? Itu sebenarnya lah, kan? Itulah antara yang dapat kita isi pada pagi ni. Kita dah masuk syuruk lah ni. Setakat itu dulu lah, kan? Mudah-mudahan kita dapat amalkan lebih-lebih lagi sunnah, tempat-tempat waktu-waktu kita berselawat, dan bila-bila masa kita perbanyakkan, dan kita akan dapat syafaat baginda, dan mudah-mudahan kita dapat untuk masuk syurga bersama baginda dalam syurga Firdaus. Salah satu daripada orang yang akan dekat dengan Nabi di hari akhirat, orang yang perbanyakkan selawat. Dan orang nak masuk syurga bersama Nabi juga kena banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk, hidayah, taufik dan inayah dalam kita nak melakukan ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la may yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.